Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Hujung-hujung minggu ni, hari Sabtu. Hari ni cuaca nampak sangat baik kat luar tadi. Cerah dan hampir-hampir mendung. Tak ada nampak tanda-tanda nak hujan. So harap anda semua berehat-rehat kat rumah. Mana tengah berehat, selamat berehat. Mana yang bekerja macam saya, selamat bekerja. Saya masih di sini, syok sendiri. So hari ni okay, so kita nak kongsi tips untuk menambahkan pemahaman kita bila kita membaca ataupun nak mendapatkan ilmu lah. So dah 2 hari saya dah kongsi 3R, 2 R yang pertama dalam 3R yang saya cakap, iaitu read, write and relate. So read dengan write saya dah kongsikan 2 hari lepas. So hari ni saya cerita pasal relate. Relate ni maksudnya apa? Mengaitkan, berkait-kaitan. Kait-kait ni lah. Okay, to relate dalam bahasa Melayu lah. Okay, apa yang maksudnya nak relate ni? So relate ni sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris, relate ni dia menandakan macam komunikasi antara dua pihak lah. Relating. When you are relating to someone, basically you are conveying a message or you are receiving a message. That is relating lah. So maknanya bila kita nak berkomunikasi dengan orang, kita akan ada kaitan dengan orang tu kan. Kita akan berkongsi maklumat. Okay? So sama juga dalam cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus daripada kita, pembacaan kita ni, paling penting sekali kita nak menjadikan maklumat yang kita baca, bahan yang kita baca tu milik kita. Kepunyaan kita, kefahaman kita adalah melalui menjadikan benda tu selain daripada kita buat nota, kita kena buat practical aspect lah. So macam saya cerita sebelum ni, kalau you yang jenis benda yang kita belajar tu benda yang praktikal, contohnya bertukang, macam mana nak potong kayu, macam mana nak paku kayu, then lepas you dah baca, you dah buat nota, you buat lah supaya you have the experience, you dapat belajar benda tu sendiri. So make it your own, jadikan benda tu you punya. Okay? So macam mana pula kalau benda-benda yang tak ada melibatkan praktikal. Contoh macam kita belajar tentang macam semalam COVID-19, apa practicality dia, macam mana kita nak jadikan benda tu, benda teori tu kepunyaan kita. Dari segi benda tu kita punya idea sendiri. Kita kena cerita dengan orang lah. Kita bercakap dengan orang, kita ajar orang. Okay? Bila kita ajar orang, you kena tahu, bila kita ajar orang, kita sebenarnya belajar benda tu 2 kali. Kali pertama bila kita baca, kali kedua bila kita cerita ke orang. Sebab apa? Sebab bila kita nak cerita ke orang, of course kita kena study benda tu betul-betul kan. Kita kena baca betul-betul kan. Kita nak kena fahamkan dulu, baru kita boleh cerita ke orang. Kita tak boleh nak cerita ke orang kalau kita tak faham benda tu kan. Sama macam benda apa yang saya tengah kongsikan sekarang ni. Saya kena jadikan benda ni kepunyaan saya dulu. Saya kena faham dulu, baru saya nak boleh explain dengan orang. Kalau tak, saya explain orang tak faham kan. Okay. So itu daripada segi relate. Okay, untuk memahamkan diri. Alright. So nak cerita tu macam mana? Terpulang dekat you sendiri. Creativity you nak cerita macam mana. Nak cerita pada A sampai Z, you just nak cerita you punya pemahaman. Yang penting sekali, macam saya cakap sebelum-sebelum ni, bila you nak cerita apa-apa ilmu you dekat orang, you kena make sure, kena pastikan ayat-ayat ataupun apa yang you sampaikan tu budak yang umur 8 tahun pun boleh faham. So maksudnya kena ringkaskan benda tu lah. Okay? Kalau you cerita tapi orang duk nganga tengok kita tak faham apa tu, maksudnya you tak berjaya nak relate dengan orang tu, you tak berjaya nak berkomunikasi dengan orang tu, you tak berjaya lagi untuk jadikan ilmu yang you baca tu milik you sendiri kan. So kena buat macam tu. Okay, kalau kata tak selesa, tak biasa, apa yang you boleh buat, you kena bercakap dengan kawan you lah. Cakap dengan kawan, bro, minta masa 5 minit je, aku nak explain dengan kau benda apa yang aku baca. So selalunya kalau kawan ni setakat nak membawang ataupun nak dengar orang bercakap 5 minit tu tak ada masalah. Okay, kenapa 5 minit? Sometimes kadang-kadang 5 minit pun rasa dah lama gila.
Okey, kenapa tak 10 minit kan? Sebab 5 minit pun dah cukup panjang lah. Kadang-kadang sebab kita tak tahu kita nak cakap apa. Okey. So bila jadi macam tu, you kena practice slow-slow lah. Once you dah serasi, you dah biasa, you boleh lanjutkan masa tu mungkin 5 minit kepada 7 minit. Contoh macam tu. Okey. Dalam situasi yang terbaik, you berkomunikasi ataupun you bercerita ataupun you mengajar ilmu yang you belajar, yang you belajar tu adalah secara bersemuka, berdepan-depan. Yang tu paling baik lah. So bila you bercerita, you boleh ada mimik muka, ada gaya you sendiri, cara you bercerita, you boleh nampak macam mana fokus orang yang mendengar, macam mana penerimaan orang yang mendengar tu, sama ada dia faham ataupun tidak lah. Kalau tengok muka blur-blur je macam tu tak dengar tu, tak faham lah tu. Okey. Yang kedua, level yang kedua melalui phone, cakap melalui telefon. Jadi cakap just untuk bercerita. Level yang ketiga, kalau kata tak ada kawan, sedih lah kalau tak ada kawan ni kan. You boleh buat cakap dengan you punya pet, you punya hewan peliharaan, you punya kucing, you punya anjing, you punya hamster, you punya arnab, you punya burung, you punya ikan. Cakap dengan orang, as long as it is a living thing. Okey, dengan pokok-pokok pun boleh juga, tak ada masalah, boleh cakap dengan pokok juga. Yang penting bercerita. You nak jadikan apa yang you baca tu milik you, so you kena bercakap lah, kan? Alright. And then you boleh buat macam saya juga, go live, cerita apa yang you belajar, go live. Buat dalam FB pun boleh, buat dalam Instagram pun boleh, dalam YouTube pun boleh. Orang tak tengok pun tak apa, orang tak baca pun tak apa. Yang penting niat you nak sampaikan, you nak jadikan benda tu milik you nak bantu sebarkan apa yang you baca tu kepada orang lain. Okey. Kalau orang tak tengok, tak orang yang tengah, bila you tengah live orang tak ramai tu, jangan sedih lah. Sebab you punya niat bukan you nak cari orang ramai nak tengok you. You punya niat, you kena letakkan kat situ, you nak belajar dan you nak sampaikan apa yang you belajar. Tu je. Okey. So harap apa perkongsian yang you bagi itu dapat bagi manfaat kepada orang lain. Itulah saya punya niat, saya punya harapan pun macam tu jugalah. Okey. Alright. So bonus hari ni. Ada bonus. Okey. So bila kita membaca, kita nak belajar, kita nak faham sesuatu, kena faham otak kita ni pun macam enjin juga, macam komputer juga. Ada time-time dia kena rehat. Tak boleh tak boleh nak push sepanjang masa, dalam masa yang panjang. Dia ada limit-limit dia. Okey. Ada kajian mengatakan teknik Pomodoro. Okey. P-A-M-A-D-O-R-O. Pomodoro teknik. You boleh Google benda ni, tak ada masalah. Dalam Google ada benda ni. Dia cakap tentang otak kita ni ada konsentrasi, high concentration. Kita boleh ada konsentrasi yang tinggi selalunya dalam masa 25 ke 30 minit sahaja. Lebih daripada tu kita punya konsentrasi akan menurun. Nak tak nak memang macam tu. Okey. So kita kena rehat sekurang-kurangnya dalam 5 ke 7 minit untuk bagi otak kita bertenang balik. Kita nak bagi otak kita calm down balik. Okey. So sebab dia ada kita panggil fenomena primacy dengan recency. Primacy dengan recency. Okey. Makna dia apa? Dia nak katakan bila kita belajar sesuatu benda, contoh kita study untuk kata 2 jam straight. Okey. Fenomena primary dengan recency ni maknanya kita cuma retain benda yang mula-mula kita belajar dengan benda yang hujung kita belajar, yang kita baca. Yang tengah-tengah tu dia konsentrasi dia turun. Dalam masa 2 jam tu kita tak boleh nak catch up, tak boleh nak comprehend. Contoh paling senang yang Jim Kwik bagi tahu, Mr. Jim Kwik cakap kalau you pergi ke parti, you pergi ke majlis-majlis yang you tak apa nak kenal orang, selalunya you akan ingat nama orang yang first few yang you jumpa dengan yang last few yang you jumpa. Yang tengah-tengah tu kadang-kadang you dah lupa. Sama juga macam ni. Okey. So macam mana kita nak tackle masalah big deep dalam concentration, big deep dalam kita punya memory retainment ni. Kita nak retain kita punya pemahaman, kita nak retain kita punya ingatan tentang apa yang kita baca. Inilah konsep yang kata kita study untuk 25 minit ke 30 minit dan kita rehat untuk 5 ke 7 minit. Okey. Rehat tu buat apa? Bukan rehat pergi tidur, pergi tengok TV. Tak. You kena buat 3 benda ni. OHO. Dia punya akronim. OHO. O, oksigen. Oksigen maksudnya bernafas. Sometimes bila kita study kita tak sedar
kita tak bernafas dengan cara yang betul. Meaning kita tak gunakan another 1/3 of our lung, okay, paru-paru kita ni, sebab kita terlampau, kita only guna 2/3 of our lung. So 1/3 lagi kita tak pakai. So what we do is we do deep breathing exercise. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, tu lepaskan. Buat dalam 10 kali pun dah cukup dah. Okay, tu O. Okay, tu O yang pertama, oksigen. Okay, H yang kedua, H2O ataupun hydrate yourself. Kena minum air lah. So otak kita ni majority portion dia is water. So you kena hydratekan dia, bagi dia balik air untuk nak sejukkan dia lah. In a sense, kita nak sejukkan balik otak kita supaya kita boleh serap balik benda baru lah. Okay, tu H yang kedua. Lepas tu yang ketiga, O yang ketiga is ulala. Ulala maksudnya apa? Kita kena bergerak-gerak lah kan. Ulala ni macam menari-nari kan, ulala. Okay, so sebenarnya bila kita bergerak, badan kita bergerak, otak kita pun akan lebih aktif, akan lebih cerdas. Okay, so apa kita nak buat? Selalunya ada kajian ataupun ada orang yang bagi tahu, kata salah satu cara untuk menstimulatekan you punya otak untuk jadi lebih cerdas adalah dengan jeng buat ketuk ketampi. Ketuk ketampi. So dulu kita time student duduk kerja kena buat ketuk ketampi kan. Tu nak bagi konsentrasi lah tu sebenarnya. Okey, apa you perlu buat? Kalau kata yang tak pernah buat ketuk ketampi lah, ni saya ajak lah. Okey, tangan bersilang, pegang kat cuping telinga ni. Mana yang tak ada cuping, buat ada cuping. So yang first kali you buat, you gosok-gosok, usap-usap you punya cuping telinga ni kan. Macam syok kan. Okey, macam nak ngantuk kan. Picit-picit, usap-usap. Lepas tu, okey, kita berdiri, kita turun sampai ke bawah, naik balik. Okey, turun, naik balik. Tapi bila buat benda ni, jangan lupa buat deep breathing exercise. So masa turun kita hembuskan nafas. Bila naik kita tarik nafas. Okey, buat macam tu. Buatlah dalam 15 ke 20 kali ke. Untuk just nak stimulatekan peredaran darah, nak stimulatekan oksigen, nak stimulatekan you punya otak untuk for the next round you punya study tu. So bila kita buat macam ni, bila kita study 25 minit ke 30 minit dan kita rehat dah 5 minit, kita study balik apa yang berlaku. Fenomena primacy dan recency masih akan berlaku, tetapi apa yang bagusnya, yang deeping tu kita dah kurangkan. Instead of macam ni, dia dah jadi bergalut. Benda tu rendah je. Okey, sebab kita dah singkatkan masa kita dah pecahkan kita punya long duration of study tu kepada short amount. So recency dia punya deeping in concentration, dia punya deeping in retainment of memory tu akan berkurang. So harap tips ni membantu. So jangan kata cikgu dulu jahat suruh buat ketuk ketampi. Ada sebabnya. Saya pun belajar sebab dia baru-baru ni dia stimulatekan otak kita dengan bagus sekali. So patutlah dulu budak-budak nakal banyak kena buat ketuk ketampi macam saya ni jadi cerdik sikit. Gurau. Okey, so setakat itu perkongsian saya hari ini. Panjang lebar saya kongsi sikit. So harap dapat membantu, ilmu yang saya cerita ni dapat bermanfaat dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian anda. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.